Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, sukacita dimaklumkan persidangan perwakilan Majlis Sukan, Kebajikan dan Kebudayaan Maskap kali ke-18 yang akan disempurnakan oleh Yang Mahasetia Datuk Seri Teknologi Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Pilihan Malaysia, akan dimulakan sebentar nanti. Justru di awal pertemuan ini, majlis ingin mengucapkan salam aluan, selamat datang dan mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengambil tempat duduk yang telah disediakan. Kerjasama hadirin juga dimohon agar dapat mematikan telefon bimbit atau menukar kepada mud senyap agar tidak menimbulkan gangguan sepanjang majlis berlangsung. Selain itu juga, hadirin juga mohon berdiri tak kala pengacara mengumumkan ketibaan tetamu kehormat majlis dan memberi penghormatan ketika lagu kebangsaan dimainkan dan bersama-sama menyanyikan lagu Siap Sedia setiap masa bagi menyemarakkan lagi semangat dan suasana majlis. Kerjasama dan keprihatinan hadirin diucapkan ribuan terima kasih. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan Yang Mahasetia Datuk Seri Teknologi Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Pilihan Malaysia, merangkap Yang di-Pertua Maskap diiringi oleh pengurusan tertinggi Maskap dan Yang Setia Penolakan Pesuruhjaya Bomba Saad bin Mokhtar, Pengarah Jabatan Bomba dan Pilihan Malaysia Negeri Pulau Pinang. Sidang hadirin yang dihormati, sebagai menandakan rasa cinta dan kesetiaan kepada negara dan jabatan, marilah kita memberi penghormatan kepada lagu negaraku dan bersama-sama menyanyikan lagu Siap Sedia Setiap Masa. Anggota bomba di seluruh negara bersiap dan sedia di setiap masa mengawal kebakaran di kota dan di desa, menyelamatkan nyawa dan juga harta benda. Setia dengan semangat wajah dari Perlis hingga Wangke Sabah mendukung
Hadirin dengan segala hormatnya dipersilakan duduk. Yang Mahasetia Datuk Seri Tan Logis Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penerbit Malaysia, merangkap Yang di-Pertua Maskap, Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Bomba Sa'ad bin Mokhtar, Pengarah Jabatan Bomba dan Penerbit Malaysia Negeri Pulau Pinang, Naib-Naib Yang di-Pertua Maskap, Ahli Jawatan Kuasa Maskap dan Setiausaha First Cap Negeri serta perwakilan Maskap, pegawai-pegawai kanan Jabatan Bomba dan Penerbit Malaysia, seterusnya hadirin yang dihormati sekalian. Bersyukur kehadirat ilahi atas limpah dan rahmatnya dapat kita bersama-sama berkumpul sempena persidangan perwakilan Maskap kali ke-18 pada petang ini. Majlis turut merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada sekalian yang hadir, terutama kepada Yang Mahasetia Datuk Seri Tan Logis Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penerbit Malaysia, atas kesudian meluangkan masa untuk hadir ke majlis pada hari ini. Sesungguhnya kehadiran Yang Mahasetia Datuk Seri menjadi pemangkin kepada kegemilangan majlis yang dilangsungkan ini. Yang Mahasetia Datuk Seri serta hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada petang ini dimulakan dengan taklimat keselamatan. Untuk makluman hadirin sekalian, kita kini berada di Dewan The Light One. Dewan ini dilengkapi dengan sistem pencegahan kebakaran yang berfungsi dengan baik. Sekiranya berlaku sebarang kecemasan semasa majlis berlangsung, sistem amaran akan dibunyikan. Hadirin diminta tenang dan secara teratur keluar melalui pintu bertanda keluar dan berkumpul di kawasan perhimpunan yang telah ditetapkan. Untuk makluman, terdapat 2 pintu bertanda keluar di bahagian belakang Dewan untuk tujuan pelepasan diri. Bagi mencegah penularan COVID-19, prosedur operating standard perlulah dipatuhi sejajar dengan arahan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Hadirin hendaklah menjalani saringan suhu badan dan membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer di kaunter saringan sebelum masuki Dewan. Pastikan penjarakan fizikal sentiasa dikekalkan sekurang-kurangnya pada jarak 1 meter serta sentiasa menutup hidung dan mulut menggunakan pelitup muka. Kerjasama dan keprihatinan hadirin diucapkan ribuan terima kasih. Yang Mahasetia Datuk Seri serta hadirin yang dimuliakan, memberkati majlis pada petang ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan memohon keampunan dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu, majlis mempersilakan penolong penguasa bomba Muhammad Syahir bin Samsudin untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Kepadamu kami berserah dan kepadamu jualah kami memohon perlindungan. Ya Allah, setinggi-tinggi kesyukuran dan pujian kami panjatkan ke hadratmu. Dapat kami berkumpul dalam majlis yang bersejarah dan gemilang ini, bersempena persidangan perwakilan Maskap, Majlis Sukan Kebajikan dan Kebudayaan Bomba kali yang ke-18 bagi sesi tahun 2021-2022 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Setia Datuk Seri Teknologis Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Ya Allah yang menyaksikan segala sesuatu, jadikanlah persidangan Maskap pada petang ini dimulai dengan rahmat-Mu, pertengahannya barakah dan disudahi dengan keampunan-Mu, dan juga jadikanlah
Persidangan yang kami lalui permulaannya hidayah, pertengahannya kemenangan dan diakhiri dengan kecemerlangan. Bantulah kami ya Allah, bimbinglah kami untuk menjadi ahli-ahli yang taat kepada kepimpinannya, ahli-ahli yang beramanah terhadap tanggungjawab yang diberikan. Engkau jadikanlah kami ahli-ahli yang sentiasa berusaha ke arah kebaikan. Engkau kuatkanlah maskap ini dengan tata cara pengurusan dan pentadbiran yang mantap. Kau arahkanlah hati-hati kami untuk terus bekerjasama, saling hormat menghormati dan secara berterusan mengamalkan ciri-ciri mesyuarah yang berkesan. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, Engkau permudahkanlah untuk kami terus menjalankan aktiviti-aktiviti yang dirancang sehingga kami menggapai kecemerlangan apa yang kami cita-citakan. Engkau berkatilah segala usaha kami dan bantulah kami untuk tidak sedikit pun mengabaikan tanggungjawab hakiki kami. Ya Allah, sesungguhnya hanya kepadamu kami berserah dan hanya kepadamu jualah kami memohon pertolongan. Ya Allah, Ya Fattahu Ya Alim, Engkau berkatilah persidangan kami ini pada hari ini ya Allah. Semoga ianya diterima sebagai satu persidangan yang hanya mengharapkan keridaan darimu. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Hadirin yang dihormati sekalian, persidangan perwakilan maskap akan dimulakan. Untuk itu dipersilakan Yang Mahasetia Datuk Seri Teologis Muhammad Hamdan bin Haji Wahid yang di-Pertua Maskap untuk mempengerusikan mesyuarat. Dipersilakan Yang Mahasetia Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis, terima kasih kepada pembaca doa yang setia, penolong kanan Pesuruhjaya Bomba Osman bin Abdullah pengarah bahagian pembangunan, Ketua Biro Ekonomi yang setia, penolong kanan Pesuruhjaya Bomba Abdul Razak bin Muda pengarah bahagian latihan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Ketua Biro Sukan yang setia, penolong kanan Pesuruhjaya Bomba Sa'dun bin Mohtar pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pulau Pinang selaku hos kepada persidangan perwakilan maskap kali ke-17 tahun 2021-2022, Setiausaha Agung yang setia, penolong Pesuruhjaya Bomba Muhammad Hilman bin Abdul Rashid pengarah Bomba Negeri Terengganu, juga kepada ahli-ahli jawatankuasa induk yang saya tak boleh sebut nama di sini satu persatu, Setiausaha Peskep Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia negeri ataupun ahli perwakilan maskap yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam keluarga Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada ahli jawatankuasa maskap dan juga setiausaha perhubungan Peskep negeri yang telah datang untuk hadir di dalam mesyuarat agung ini, dan juga kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang dan juga diberi ruang dan kesempatan untuk meneruskan mesyuarat perwakilan maskap kali ke-18 ini. Sebenarnya saya bercadang untuk datang lebih awal semalam dan juga untuk menikmati keindahan negeri Pulau Pinang,
Tuan Zadun sudah beberapa kali call memastikan saya datang lebih awal supaya dia nak tunjuk apa perkembangan. Satunya negeri, keduanya keanggotaan kita. Tetapi kita merancang, Allah menentukan pada 16 hari bulan Disember, 16 hari bulan Disember pada hari Jumaat petang mula hujan turun. Begitu lebat sekali di dalam kawasan Lembah Kelang, khususnya Kuala Lumpur dan Selangor. Saya percaya negeri-negeri lain pun terkesan, termasuk Pahang, Pantai Timur dan sebagainya. Tetapi kali ini hujannya luar biasa di dalam Lembah Kelang. Yang dicatitkan bahawa hujan yang sepatutnya turun dalam masa 1 bulan lebih untuk Lembah Kelang ni turun dalam masa 12 jam. Dan juga kerana kenaikan paras air, banjir telah melanda Lembah Kelang, terutama sekali negeri Selangor yang begitu teruk sekali. Jadi saya telah minta supaya mesyuarat ini diteruskan tanpa saya. Dan Tuan Zadun dengan setiausaha, dengan ahli jawatankuasa cakap kalau saya tak hadir tu, okey. Tetapi mereka rasa tekilan lah. Bila dengar tekilan tu saya pun rasa kesian juga perwakilan yang datang jauh-jauh ni. Ada yang merentas negeri, ada yang naik kapal terbang pun ada, saya difahamkan. Jadi kalau saya tidak hadir ni satu kekecewaan pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya fikir dahulu kerana semalam suntuk kita telah pun berada di lapangan bersama dengan YB Menteri, bersama dengan KSU, bersama dengan PM sekali, bersama dengan agensi-agensi yang lain. Jadi kalau tak ada KP-nya, nampak kepincangan dalam pengurusan bencana. Jadi kita telah pun bersama sehinggalah pada malam, dan saya masih terfikir lagi kena pergi atau tak pergi. Jadi ambil keputusan pergi juga. Sebab itu Yang Makstia Datuk Wahab selaku naib juga kan, atau ketua biro timbalan presiden, dan juga ketua biro kita siapa yang satu tak datang tu, Datuk Nur Hisham. Datuk Nur Hisham tak ada, semua ada. Dan pegawai kanan yang lain tidak dapat hadir bersama kerana mereka berada di sana sebagai pengganti pada saya. Dan pagi ini Yang Berhormat Menteri telah pun melawat PKOB kita di Taman Seri Muda, Seksyen 25. Kerana dalam viralnya macam-macam keluhan, lintihan, cacian dan ketidakfahaman orang tentang apa yang telah berlaku di dalam operasi yang kita jalankan. Sedangkan saya juga amat simpati dengan beberapa pegawai kanan kita yang ada di negeri Selangor yang tidak tidur sejak 70 jam yang lepas, 72 jam yang lepas. Mereka lagi masih beroperasi di lapangan, khususnya di Seksyen 25 yang paling teruk terkena. Jadi nampaknya kita ni berada di dalam bencana. Artinya kita sedang menguruskan bencana di dalam keadaan pandemik, bencana COVID-19. So saya pun bersyukur kerana dapat sampai sini dengan selamat. Belum mesej lagi orang rumah saya dah sampai ni. Tak tahu ada ramai sini dia hantar mesej pun orang rumah. Mungkin dah biasa tak hantar mesej. Saya pun tak biasa tapi kadang-kadang kena hantar juga. Bukan takut, dia tidak takut kita hormat dia. Jadi saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada hos kita, iaitu Tuan Zadun Mokhtar dan juga warganya menyediakan tempat yang begitu indah ni untuk mesyuarat agung. Dan saya juga ingin menyatakan di sini kemaafan dipohon daripada ahli perwakilan. Kerana dengan keadaan COVID-19 ini, bukan saja mesyuarat agung telah kita tangguhkan beberapa kali, tetapi beberapa acara-acara besar di dalam sukan bomba ni kita telah tangguhkan. Termasuk juga suk bom telah kita tangguhkan beberapa kali.
Sebenarnya bukan kita tak merancang, kita telah pun merancang untuk ditetapkan tarikh-tarikh tertentu. Tuan rumah pun kita telah minta supaya mereka tempahkan tempat-tempat yang tertentu. Nasib baiklah tuan rumah ini dia bijaksana, dia tak bayar deposit dulu. Kalau tak, serupa wang cengkeram jadi calon lah. Asyik hilang cengkeram, asyik hilang cengkeram. Jadi alhamdulillah kebijaksanaan hos ni dia boleh tundakan untuk kita masih boleh tempah tempat tertentu. InsyaAllah dalam mesyuarat ini nanti akan diumumkan, di mana saya pasti tuan-tuan pun dah tahu, dah maklum, iaitu di Pulau Pinang. Tetapi bila tarikhnya kita akan maklumkan nanti. Dan saya rasa kita pun ingin mengambil kesempatan ini untuk berdoa kepada rakan kita yang sedang masih lagi berjuang dalam menangani operasi-operasi yang melibatkan pengurusan bencana banjir dan juga pengurusan bencana ataupun pandemik COVID-19. Semoga mereka ini terus diberi kekuatan dan mereka ini akan terus bertugas di dalam keadaan yang baik, dan mereka ini semangatnya tinggi untuk menunjukkan bahawa bomba ini adalah salah satu agensi yang dianggap sebagai frontliner rakyat ataupun the beacon, apa dia YB Menteri cakap, beacon of hope. Beacon of hope. Beacon ni lampu kecemasan kita kan. Hope ini harapan. Kita seperti cahaya harapan kepada rakyat lah. Jadi kita berharap mereka ini akan terus diperkuatkan dengan semangat dan diberi kerahmatan dan juga keberkatan. Selepas ini saya percaya Maskap ada perancangan bersama dengan Badan Kebajikan, Kesatuan Kebajikan, untuk melihat bagaimana kita boleh santuni mangsa-mangsa yang datangnya daripada anggota bomba yang terkesan disebabkan oleh bencana banjir. Saya difahamkan ramai daripada kalangan kaki tangan kita pun rumah dia ditenggelami oleh air dan barang di dalam rumah pun rosak, dan mereka ini tidak ada tempat untuk berteduh. Ada yang menghantar kepada keluarga, rumah keluarga, ada juga yang menghantarkan ahli keluarga ke tempat perpindahan sementara atau PPS. Dan pada masa yang sama dia pun kena melaksanakan tugas. So tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa kita fahami cabaran dan juga nasib yang mereka terima dan mereka alami ini. Dan kita berharap bahawa apa sekalipun kita mampu untuk bekerjasama Maskap dan juga Persatuan Kebajikan untuk menyantuni mereka ini bagi meringankan beban mereka. Sungguh pun dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, satu keluarga dapat 1,000 dengan nilai keadaan barang sekarang ini, kemungkinan ia ini tidak mencukupi. Dan sebenarnya masa announcement tu dibuat pun selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mendengar taklimat daripada kita semua semasa lawatan tapak ataupun lawatan tempat kejadian semalam. Saya juga mengucapkan tahniah kepada Maskap yang telah berjaya di dalam penganjuran International Fire Conference and Exhibition 2021 bersama dengan rakan-rakan strategik kita, iaitu Institution of Fire Engineers Malaysia, IFEM, dan juga Malaysian Fire Protection Association, MFPA, serta Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kenapa kita ucapkan tahniah? Kerana selepas konferen itu adalah kita dapat sedikit keuntungan, Tuan Razak. Keuntungan ini akan kita gunakan untuk menjalankan aktiviti dan juga program yang dirancang oleh Maskap. Saya faham bahawa dalam tahun 2020 dan juga 2021 kita tidak mampu untuk mengadakan beberapa acara-acara yang penting di dalam program Sukan Bomba Malaysia. Termasuklah acara-acara yang berasingan dan juga termasuknya acara di dalam Sukbom. Tapi insya-Allah di dalam takwim 2022 kita telah pun rangkakan
beberapa acara-acara yang penting yang mungkin Maskap akan terlibat dan juga menjadi tuan rumah dan juga menjadi strategic partner. Jadi sudah tentunya dalam keadaan sekarang ini ia memerlukan kos yang besar untuk pelaksanaan kerana SOP kena patuhi dan juga beberapa arahan dan syarat di dalam perintah kawalan pergerakan pun telah pun menetapkan beberapa peraturan-peraturan yang perlu kita patuhi. Penganjuran sesuatu aktiviti sekarang dah menjadi satu kos tambahan dari aspek kesihatan. So kita dapat sedikitlah keuntungan daripada IPSEM 2021 dan kejayaan ini bukan saja dikecapi oleh jabatan tetapi juga dirasai oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kita ucapkan tahniah pada semua orang yang terlibat, khususnya ahli-ahli Maskap dan juga ahli Paskep dan juga merupakan juga ahli jawatankuasa di dalam IPSEM. Dan saya juga ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan tahniah juga kepada bahagian latihan dan Maskap di atas penganjuran Virtual Run 2021 yang telah diadakan di dalam bulan September, Ogos. Bulan Julai. Ianya berjaya dan kita juga berjaya untuk mengumpul sedikit dana hasil daripada program yang begitu kreatif ini, dibuat secara virtual. Suka tak suka dalam keadaan yang ada sekarang ini, khususnya di dalam musim pandemik ini, banyak acara dibuat dengan menggunakan kaedah yang begitu kreatif dan ini adalah salah satu inovasi kita untuk kita mengadakan virtual run. Dan hadiah pun telah kita sampaikan, pemenang pun telah kita ketahui. Di samping itu, kita telah memperolehi sedikit keuntungan daripada program yang telah kita buat ini. Keuntungan ini pun kita kumpul, kita tak belanja. Kita amat berhati-hati di dalam perbelanjaan sesuatu penganjuran supaya ianya tidak akan menjadi beban kepada persatuan dan juga tidak menjadi soalan kepada audit. Dan saya ucapkan tahniah dan ianya telah mendapat sambutan luar biasa. Ini kita buat sempena dengan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia tahun 2021. Tahniah juga diucapkan kepada pasukan Bomber Fighters Maskap yang telah menyertai kejohanan Championship Cup Sepak Takraw League STL 2020 pada 10 hingga 18 Januari 2021 di Johor Bahru. Satu tepukan pada mereka. Mereka telah menempa nama, walaupun masa pendaftaran dan juga masa pertandingan, mereka ini dilihat dengan sebelah mata oleh beberapa pasukan yang kuat. Kita underdog, bagusnya underdog ni. Dia bukan di bawah anjing. Dia ni kira pasukan yang tidak menonjolkan diri tetapi at the end of the day dia muncul jadi juara STL. First time kita masuk dalam dan kali pertama kita menyertai kejohanan berprestis seperti ini dan first time juga kita terus menjadi juara. Juara bertahan pun tengok kita pun terkejut. Selepas itu mereka yang teratas 6 pasukan di dalam STL itu telah dibawa di dalam Premier League dan 2 pasukan daripada Division 1. Kita pun tidak kecewa walaupun pertama sekali dimasukkan di dalam Champion League, ini kira league yang paling tinggi lah. Dan kita telah pun memenangi pertandingan-pertandingan yang tertentu. Namun kita tidak sampai ke peringkat akhir. InsyaAllah kita akan cuba lagi dengan semangat yang ada pada Bomber Fighters ni, kita percaya tidak mustahil. Tahniah juga diucapkan pada pasukan Bomber Gamers Maskap kerana telah menyertai Liga E-Sukep, iaitu Liga 6 penjuru daripada PPTD, daripada PDRM, daripada ATM, daripada JKR, daripada KPM. Dulu hanya 4 je, sekarang dah jadi 6. Pasal E itu 6. Kalau E lagi 1 tu, kalau tak tambah lagi saya tak tahu E apa lagi. 14. Ataupun kalau 8 pun dia cakap 8. Kan?
Ada juga jabatan lain tanya saya, macam mana bomba boleh masuk dalam tu tu? Kita pun besar juga, tetapi orang tak panggil kita macam kesihatan. Dia tanya saya. Saya cakap, nantilah E ni akan bertambah lah, saya cakap. 8 ke 9 ke kan, dia ada E juga. Jadi kita telah pun memenangi tempat yang ketiga acara duo dalam FIFA Game 2021 dalam e-sukan itu. Jadi satu tepukan juga pada mereka ni. Pada masa yang sama, kita juga merakamkan tahniah dan penghargaan kepada beberapa ikon-ikon sukan di dalam jabatan yang telah mengangkat nama jabatan yang mungkin kita tidak boleh senaraikan di sini. Mereka telah menaiki ranking-ranking tertentu di dalam pertandingan di peringkat nasional dan juga di peringkat antarabangsa. Ini adalah suatu kecemerlangan yang saya percaya ianya ada memberi impak kepada nama jabatan. Sebagai contoh dalam arena dart, sebagai contoh, di dalam arena Ironman sebagai contoh, di dalam acara-acara bina badan sebagai contoh, di dalam acara bowling sebagai contohnya. Beberapa pegawai-pegawai kita walaupun dia memasuki pertandingan ini secara individu, mereka telah menempah nama di peringkat yang tertentu, yang mana ia memberi gambaran bahawa orang daripada bomba ini ada kualiti dan boleh menunjukkan prestasi yang cemerlang di peringkat-peringkat yang tertentu apabila dipertandingkan. Jadi saya kalau lihat anak-anak buah ini cemerlang ni, bulu roma saya naik. Kadang-kadang saya sok-sok sendiri. Saya sebarkan kepada family saya sebar pada kawan saya, nak menunjukkan bahawa orang bomba ini adalah orang yang berkualiti tinggi. Jadi saya percaya apa-apa pertandingan yang mana di peringkat negeri Perskep masuk atau individu daripada Perskep masuk, kalau ada tu maklumkan kepada kita, kita akan bagi full support, sama ada secara spiritual maupun secara moral. Mungkin kita tak boleh bagi duit, tetapi kita bagi semangat ini dari segi motivasi. Dan saya percaya bahawa ramai lagi kalangan kita ni yang kira talent dia luar biasa. Saya difahamkan ada 1-2 negeri tu permainan orang lain tak ada pun, tetapi dia boleh menyertai world class punya, world stage punya pertandingan. Seperti contohnya woodball daripada negeri Perlis. Saya pun tak tahu macam mana main woodball. Yang saya tahu ball yang kita ada. Ball itu bukannya wood, tetapi kalau picit pengsan juga. Tetapi macam Perlis ni dia boleh sampai pada peringkat antarabangsa. Jadi yang macam ini kita percaya kalau kita boleh groomkan, kita bangunkan, ia akan mencipta nama di peringkat tertentu yang membawa nama Jabatan Bomba. Kerana saya selalu bercakap bahawa we are belong to the organisation and organisation is not belong to us. Kita ni dipunyai oleh organisasi. Bila kita menang, organisasi naik. Orang pun kalau dia tanya, Sadun mana? Sadun Bomba. Oh, Bomba. Kalau sebut Sadunnya, ramai juga Sadun Jubir, Sadun tu kan. Tetapi bila orang sebut Sadun Bomba, is actually the organisation that own you. Dan organisation itu yang membentukkan kita. Kejohanan Sukan Bomba Malaysia 2022 ingin kita umumkan di sini bahawa akan diadakan di Pulau Pinang, iaitu Pulau Mutiara, satu tepukan. Kita jangka akan diadakan pada 10 hingga 14 Februari 2022. Iaitu insyaAllah, iaitu selama 2 bulan sebelum puasa. Puasa akan bermula di dalam bulan April. Jadi kita faham, dalam keadaan sekarang budak nak pergi training pun, Kang, air sampai kat dada, takkan nak berlatih takraw di dalam air. Jadi kita percaya di dalam bulan 1 dah boleh dah berlatih di peringkat negeri masing-masing. Saya difahamkan bahawa kali ini acaranya adalah salah satunya olahraga dan balapan, badminton, pingpong, dart, carom, tenis, tarik tali, Mr. Wonderpool, golf, bomba basket. Dan saya dah cadang hari itu pada Jawatankuasa Kebudayaan, kalau bolehnya bomba basket ni salah satu lagunya, lagu wajib adalah lagu asli. Kerana apa? Hamai Exco kat sini
adalah masuk gear 6, gear 5 dah. Dia walaupun banyak lagu baru ni, dia masih lagi teringat lagu-lagu asli. Jadi kita kadang-kala ni lagu asli ni boleh dibawa ke peringkat-peringkat yang tertentu. Terutama sekali dalam majlis-majlis yang tertentu. Jadi kalau Buskers ini boleh membawa lagu asli dengan baik, kemungkinan kita akan panggil dalam acara-acara yang melibatkan KSN, yang melibatkan PM dan Agong. Tuan-tuan pun tahu era Agong ni adalah era lagu lama. Kalau YB Timbalan Menteri kita, kalau dia habis apa-apa majlis, hendaklah ada lagu Ikan Kaloi. Kalau tak ada lagu Ikan Kaloi, dia tak mau tinggalkan majlis. Kalau ada band di situ. Telaga apa? Perigi Biru. Jadi saya harap kita pun ambil perhatian ini. Kalau semua Perscape negeri boleh bawa lagu Perigi Biru dengan baik, saya panggil dia sebagai judge. Dia selagi lagu tu tak sempurna, Datuk Wahab cuba nyanyi itu tak boleh, dia tak mau balik. Rupanya lagu itu untuk balik daripada majlis. Jadi kita ramai-ramailah meramaikan Sukbom 2022 di Pulau Pinang nanti. Sekali lagi kita akan berjumpa dengan Tuan Zakdun selagi dia belum ditukar lah. Budak Penang dah mula risau. Jadi of course formatting dia lebih kurang sama dan juga bantuan daripada maskap kepada tuan rumah pun sama. The only thing is that kita akan tengok the economical way of participating. Kita nak cari macam mana cara yang paling ekonomi untuk Perscape ini menyertai pertandingan dalam beberapa acara ni. Kerana saya faham salah satu kengkangan yang dihadapi di peringkat negeri ataupun persatuan adalah pengurusan keuangan. Jadi insya-Allah kita akan cuba cari cara untuk memastikan ianya tidak memakan belanja yang besar. Maskap juga ada bercadang untuk menghantar kontijen ke kejohanan World Police and Firefighters Game 2022 yang akan diadakan pada 22 hingga 31 Julai di Rotterdam, Netherlands atau Holland. Acara yang akan disertai kita cadang yang kita anggap sebagai podium punya event, yang mana kita boleh naik podium. Walaupun satu orang kita hantar, mungkin dia naik podium 3 kali, kita untung dengan investment kita. Salah satunya adalah badminton, dart, 10-pin bowling, bench press. Bench press ini macam lawan lengan tangan juga, tetapi usually dia untuk orang-orang yang bina badan ni. Dia ada dia punya cara macam mana bench press. Golf dan pingpong. So Biro Sukan akan bekerjasama dengan Perscape beberapa negeri bagi menampung perbelanjaan pergi ini untuk menggandakan beberapa seminar persidangan keselamatan kebakaran untuk kita mendapatkan dana daripada pendaftaran dan pembayaran profesional menghadiri seminar tersebut. Kita telah pun berjanji kita tidak akan memakai 1 sen pun duit yang ada di dalam simpanan maskap. Kerana kita sekarang ini difahamkan dana maskap sudah mencapai 1.1 juta. Hampir 1.1 juta. Kita tak pakai pun duit itu. Kita nak pastikan masa ahli jawatankuasa ini meninggalkan maskap, ianya di dalam keadaan keuangan yang paling kukuh untuk kita tinggal kepada generasi selepas ini. Macam kita nak tinggal pada anak kita ni harta yang solid. Tapi jangan anak-anak pula bermewah selepas itu. Dan tidak ingat untuk mencari lagi rezeki yang lebih untuk menambahkan duit yang ada dalam maskap. Kita tidak akan pakai 1 sen pun duit daripada tabung maskap. Kita akan cari cara macam mana untuk menampung perbelanjaan tersebut. Kejohanan Sukan dan Program Utama Maskap 2022, selain daripada Sukbom tadi dan selain daripada kita menghantar kontijen JPPM ke kejohanan World Police and Firefighters Game. Sebenarnya ada Firefighters Game juga, tetapi dia difahamkan
dilangsungkan pada satu hari raya. Siapa nak pergi? Exco satu orang pun tak nak pergi. Kerana 3 tahun dah tak berhari raya dia. Kerana pandemik COVID. Jadi siapa nak pergi, boleh kita tolong hantar ke airport je, tapi perbelanjaan sendiri je. Satu hari raya dekat Holland. Oh, makan cheese lah kawan. Kan? Lepas takbir tu makan cheese. Kerana bulan puasa kita tak boleh berlatih. Kan? Jadi cara-cara tersebut adalah yang kita adakan dalam tahun 2021, takwim 2022, iaitu kejohanan bola tampar Piala yang berhormat Menteri dan Piala Ketua Pengarah yang akan diadakan di negeri Selangor pada bulan Jun 2022. Bola tampar selalunya kita buat dekat MBSA tu. Dan kita dah kerjasama dengan MBSA cukup lama. Keduanya, kejohanan pimpong antara balai. Kita selalu pimpong ni kita pilih tempat pelik-pelik, iaitu pulau. Mula-mula dulu di Langkawi, tak silap. Keduanya kita buat di Pulau Labuan. Lepas ni kita buat pulau lagi, Pulau Pangkor. Kita buat di Sarawak pun pulau juga, Borneo yang besar. Di Pulau Pangkor, Perak pada bulan Julai 2022. Jadi maklumkan kepada ketua-ketua balai. Saya tengok ramai yang talent pimpong sekarang ni. Even wanita, saya kalah oleh wanita itu. Tapi kira tak sampai habis lah. Takut malu. Okay. Ketiganya, kejohanan sepak takraw Piala KP akan diadakan di negeri Pahang dalam bulan Ogos 2022. Kita tak buat ini dah sekian lama. Jadi kita akan teruskan. Dan of course, keempatnya adalah sambutan Hari Raya Aidilfitri 2022 ataupun bersamaan dengan 1443 Hijrah. Jadi ini kita akan tetapkan di mana. Dia bergantung pada YB Menteri. Kalau YB Menteri cakap saya nak buat di Kepala Batas, kita pun akan ikutlah. Okay? Dan kita jemput dia sebagai itu. Tetapi kalau selain daripada tempat yang YB Menteri telah minta ataupun akan minta, kita akan buat di Putrajaya lah biasanya. Kerana Putrajaya ni kita boleh jemput juga agensi dan jabatan di bawah kementerian. Okay. Untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan, pasukan Bomber Fighters kita akan menyertai kejohanan sepak takraw League sekali lagi, STL. 2021-2022, Liga Premier bermula 7 Januari hingga 6 Mac. Kali ini dia panjangkan kejohanan ini, kemungkinan untuk memastikan bahawa pematuhan dari segi SOP. Okay. Akan diadakan di Kuala Lumpur, mereka ini akan berjuang selama 8 minggu. Of course, bila 8 minggu di Kuala Lumpur, di Perak, di Pulau Pinang dan di Johor, kita percaya bahawa sudah tentunya mereka memerlukan sedikit perbelanjaan. Okay. Dan kita telah pun menetapkan negeri yang terlibat, Johor, Perak, Selangor dan Melaka, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Terengganu dan Kuala Lumpur yang akan menjadi tempat berlangsungnya pertandingan ini sepanjang 8 minggu itu untuk membantu kita dari segi keuangan, dan di dalam Exco itu telah bersetuju supaya satu negeri menderma 5,000. Pusing-pusing pun situ juga. Sebenarnya duit maskap juga. Kita akan bantu juga PESCAP yang miskin pun kita bantu. Kita tak mahu pula PESCAP di negeri itu, dia punya persatuan itu kena revoke. Kalau tak ada duit, akaun dia tak dihantar, mesyuarat agung pun tak ada di peringkat negeri, juga boleh menyebabkan persatuan itu dimansuhkan atau direvoke oleh ROS. Saya tadi pun cakap dengan YB Menteri, alasan saya pergi kat sini, kalau tidak pergi, Datuk Seri, kita punya tarikh expired ni 31 Disember. Takut dua persatuan yang penting dalam jabatan ni akan direvoke oleh ROS. Oh, dia cakap, pergi. Jadi, sebab itu, trik dengan bos-bos ni kena berfakta. Jangan bohong babi buta, kena tangkap. Kalau nak bohong pun kena ada fakta. Tapi saya tak bohong lah. Yang sebenarnya saya datang ke sini untuk persatuan ni dan juga kebajikan. Persidangan perwakilan Maskap kali yang ke-18 adalah merupakan pemilihan jawatankuasa yang baru. Jadi
Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khususnya kepada ahli jawatankuasa yang telah pun berkhidmat di dalam sesi 2020-2021 yang begitu bekerja keras nak memastikan persatuan ini sentiasa mematuhi peraturan, terma, undang-undang tubuh dan juga syarat yang ditetapkan oleh ROS. Itu satu. Keduanya, memastikan bahawa kedudukan keuangan maskap ini kukuh. Kita ada buat pelaburan fixed deposit. Ada berapa, Tuan Hima? Lebih kurang berapa, Tuan Wazir? 635,000. Kita mungkin nak tambahkan lagi fixed deposit kita. Dividen datang pun kita tak kacau. Mereka ni nak minum pun saya tanya, minum apa? Ada ceiling, tak boleh lebih daripada itu. Kalau nak lamb shank, tambah duit sendiri. Kan? Jadi kita nak pastikan persatuan ini diurus, ditadbir dengan telus dan tulus dan pada masa yang sama menjaga kepentingan ahli. Saya selalu menekankan perkara ini, baiknya koperasi, baiknya maskap. Ya. Saya selalu berharap supaya kita buat sebaik mungkin kerana kita juga ahli. Exco juga ahli. Kalau duit ini diseleweng, disalahgunakan sampai kita punya persatuan dimansuhkan, saya jadi ahli, saya akan merasa bahawa itu satu penipuan. Kita tidak mahu perkara seperti ini menjadi satu lumrah di dalam jabatan kita. Jadi saya ucapkan penghargaan, terima kasih pada mereka yang telah berkhidmat. Kalau nak terus pilih mereka ni, saya serah pada perwakilan. Tetapi kali ini kalau nak bawa muka baru yang boleh menyumbang pada persatuan supaya persatuan lebih baik lagi, saya amat-amat mengalukan. Dan sudah tentunya kita ni sekala aja berjumpa. Kadang-kadang kita pun tak tahu ada takbir urus kita tu tidak sempurna. Jadi kalau ada usul-usul untuk menambah baik apa yang patutnya di dalam persatuan maskap ini, kita haruslah mengambil langkah untuk menambah baikkannya. Saya juga selalu bercakap kepada pegawai-pegawai, khususnya pegawai di dalam top management atau pengurusan tertinggi tentang perjalanan persatuan, perjalanan kesatuan, perjalanan kooperasi di dalam jabatan. Ianya tidak boleh berdiri sendiri. Dia haruslah dipantau, ditegur dan kalau perlu diaudit, perlu diaudit. Sebab itu baru-baru ini kita telah mengambil keputusan dalam MPT, Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Jabatan, bahagian korporat bertanggungjawab untuk mengkoordinasi dan juga menyelaraskan semua persatuan di dalam jabatan. Salah satu langkahnya untuk melihat dan mengkaji undang-undang tubuh. Baiknya di peringkat Peskap negeri maupun di peringkat maskap induk. Erti katanya, maskap tak boleh mengatakan bahawa we are totally independent, you cannot interfere into our management and also administrative measures di dalam maskap. Tidak boleh. Kerana dia masih di bawah payung Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Erti katanya, unit tertentu di dalam korporat akan menjaga persatuan ini, baiknya dari segi legal, baiknya dari segi financial, baiknya dari segi socio activity dia. Jadi kita harap ianya menjadi satu sistem yang cantik. Jadi sebab itu mereka ini hendaklah bekerja rapat dengan ROS. Jadi sebab itu saya cakap unit yang ada dalam bahagian komunikasi korporat hendaklah bekerja rapat dengan ROS. Apa-apa peraturan, arahan, syarat ataupun undang-undang baru yang dikeluarkan oleh ROS ini hendaklah disebarkan kepada Peskap dan juga maskap.
Ini telah pun kita persetujui dalam MPT yang lepas. Perkara berikutnya, saya difahamkan bahawa matching grant kita ini setiap tahun memang kita akan beri fokus yang lebih. Kerana saya dengan Tuan Hilman dan juga Bendahari sentiasa melihat ruang mana supaya matching grant ini dipertambahkan. Dan salah satu cara untuk kita menambahkan matching grant kita, iaitu peruntukan daripada kerajaan, adalah dengan menaikkan yuran ahli di peringkat negeri. Sebab itu apabila kita buat agihan untuk matching grant, ada negeri dapat 4 kali ganda besar daripada sesetengah negeri. Kenapa? Mereka sudah pun pindah peraturan dia daripada bayaran ahli RM10 kepada 15. Betul Tuan Hilman kan? Jadi bila dia jadi 15, negeri itu ada 1,400 ahli, matching grant dia jadi besar. Bila besar matching grantnya, peruntukan keuangan diperolehi oleh negeri tersebut daripada matching grant cukup besar. Jadi bila cukup besar, apa-apa agihan kepada balai ataupun ahli persatuan, baiknya di kelab balai dan sebagainya, dia akan lebih kukuh. Sebab itu bukan kita nak naikkan untuk menambahkan beban. Kita tahu beban yang dihadapi sekarang ini pun cukup besar. Tetapi kalau kita naikkan, itu untuk kepentingan kita sendiri juga. Dan pada masa yang sama, dari aspek kebajikan, mungkin esok kita ada mesyuarat agung Persatuan Kebajikan, mungkin banyak perkara yang kita nak bercakap kan. Sukan adalah merupakan suatu agenda utama negara sekarang ini. Jadi sebab itu Persatuan Sukan di peringkat induk dan juga negeri penting. Why? Sehingga ada Hari Sukan Negara. Di mana Hari Sukan Negara ini dia berkendakkan beberapa falsafah dilaksanakan. Salah satunya untuk dari segi the well-being and the health status of the individual, ataupun kesejahteraan dan juga aspek kesihatan masing-masing. Bila you terlibat di dalam sukan, you akan sebenarnya masuk di dalam satu ruangan untuk menyihatkan diri sendiri, mengelakkan penyakit. Jadi sebab itu saya sekali lagi menggalakkan tuan-tuan untuk buat marketing bagi menambahkan ahli di dalam Persatuan Perskep di peringkat negeri. Apabila tidak ada ahli yang berdaftar tetapi dia menggunakan faedah daripada persatuan ini, to me that is not fair. Satu yang tidak adil. Orang lain membayar yuran, dia tidak membayar yuran, tetapi fasilitis persatuan dipakai. Ini adalah suatu, saya rasa, kejahilan yang mungkin tidak baik. Dan saya minta dari dulu lagi, setiap balai kalau bolehnya ada senarai anggota balai. Anggota balai disenaraikan di balai tersebut, di mana keahliannya ditulis. Perskep, dia ahli. Mungkin nombor ahli adalah. Keduanya, mungkin Persatuan Kebajikan, nombor ahli. Jadi kita boleh tahu siapa yang jadi ahli, yang tidak ahli. Dia macam juga tuan-tuan duduk di kawasan gated and guarded and gated. Guarded and gated, kalau tuan-tuan duduk di rumah teras ini, dia di atas kesukarelawan tuan-tuan untuk membayar security punya fees. Melainkan kalau tuan-tuan duduk di bangunan berstrata, title tuan-tuan berstrata, itu wajib di dalam peraturan dan undang-undang strata. You kena bayar service charge. Aspek kebersihan, aspek keselamatan. Tetapi kalau dalam guarded and gated ini, kadang-kadang kita sebagai tuan punya rumah ni, kerelaan kita untuk membayar security. Tapi security itu jaga seluruh kawasan compound kita. Rumah ini bayar ke tak bayar, kalau ada rompak masuk, memang security tangkap perompak tu. Walaupun you tak bayar. Artinya, kalau kita tak bayar, orang lain bayar, tetapi faedah kita dapat pada saya is not fair. Begitu juga dalam persatuan di Bombo. Why? Because menteri bertanya.
apabila Muhammad Dia meninggal, arwah Muhammad Dia meninggal di Melaka, ya, kita doa semoga rohnya dilindungi dan juga dipelihara Allah SWT. Begitu juga dengan arwah Muhammad Firdaus yang meninggal di Johor. Mereka mendapat, saya tak nak panggil pampasan, saya sebut secara keseluruhannya ex gratia. Muhammad Dia dapat ex gratia lebih kurang 400 lebih ribu, 300 lebih ribu tuan. 376 ribu. Muhammad Firdaus dapat 426. 402 ribu. YB Menteri kita tanya, besar juga dia punya ex gratia. Because dia menjadi ahli kepada semua ini. Ahli di dalam persatuan kebajikan. Cuma Muhammad Dia, Firdaus tak ada ahli dalam kebajikan. Itu saya suruh semak. Koperasi dia juga, kesatuan dia masuk, PASKEP dia masuk. Kerana bila kita kumpul campur dengan ex gratia jabatan dia dapat lebih. Waris dia pun percaya bahawa bukan dia cakap tak rugi, dia rasa berfaedah juga suami aku masuk kerja bomba ni. Dia meninggal pun adalah ex gratia yang cukup besar untuk meringankan beban keluarga anak dia. Yang ini kita nak. Kalau kita selfish tadi, orang lain bayar, kita tak mau masuk koperasi. Bukan betul koperasi itu. ALK dengan pejabat pun kita telefon tak jawab. Pengurusan pun tidak teratur. Tak payahlah, aku tak nak masuk. Persatuan kebajikan. Apa kebajikan bomba boleh bagi? Banyak soalan ini dulu masa mantan Datuk Seri Wan. Persatuan. Kita bayar, kita tak main. Asyik dia orang dia main. Negatif punya statement seperti ini yang menyebabkan you tak masuk. Bila you meninggal, negatif jugalah yang you akan dapat. Jadi sebab itu saya selalu berpesan pada diri saya dan juga kawan-kawan sekeliling, kita masuk dalam bomba ni bukan orang lain paksa. Kita yang nak bekerja bomba. Dalam bomba ni ada peraturan. Ada syarat dia. Ada kemahuan dia. Ada kekitaan dia. Kenapa tak? Kalau persatuan diwujud, masuk persatuan. Potong pun persatuan kita berapa? Tuan Iman, PASKEP paling tinggi RM10 dan 15. Just imagine, RM10.15. Rokok Marlboro Ice RM17.40. Satu hari satu malam hisap berdebu. Habis. Ini sebulan. Tapi bila meninggalnya ganjaran ada. Cederaan ada ganjaran dia. Koperasi pun sama saya cakap. Lupakanlah potongan RM30 tu sebulan. RM15 untuk insurans. Berlakunya kematian kita boleh bayar RM84,000 dengan rasa hati yang sejuknya kita menyerahkan pada waris dia, isteri dia atau balu. Tapi kalau dia bukan ahli, kadang-kadang dia isteri, bukan dia tahu kat rumah tau. Siapa yang ada isteri lah. Atau siapa yang ada isteri-isteri. Ya. Bila meninggal dia tak tahu tau. Kadang-kadang dia bertanya berapa pencen, berapa pampasan. Dia tak tanya secara langsung. Dia menunggu kita bercakap. Bila kita cakap, suami you hanya dapat 100 lebih ribu. Kebetulan macam yang berlaku 6 orang yang meninggal di Puchong tu, bila kita susun, ada yang dapat sampai 500 ribu. Ada yang dapat 100 ribu, lebih ribu. Suami, isteri bertanya, kenapa berbeza? Takkan kita nak salah kawan kita yang dah 6 kaki kat bawah. Kerana dia tak masuk. Koperasi pun tak ada. Persatuan pun tak ada. Kebajikan pun tak ada. Macam mana kita nak bagi? Sebab itu saya Persatuan Kebajikan, saya suruh dia orang ni buat satu lagi. Satu tabung di bawah kebajikan. Bukan duit ahli tetapi tabung orang derma. Selain daripada tabung Wira Merah, selain daripada KWKB dan selain juga daripada CSR, syarikat-syarikat ataupun JLC. Pasal apa? Soalan yang ditanya tadi, apa kebajikan bomba boleh bagi pada saya? Soalan itu saya ingin jawab masa era saya mentadbir. Banyak kebajikan yang boleh kita bantu. Tapi dua hala. Artinya
you also be committed, kita juga akan committed dengan you. So sebab itu saya selalu bercakap bahawa risiko kerja kita ni berbeza. Tuan-tuan tengok apa berlaku kepada arwah Muhammad Firdaus Sulaiman. Tuan-tuan tengok apa berlaku kepada arwah Muhammad Dia. Masa kita menyerah bendera tu, rasa hati kita, bendera setelah dilipat ke atas jenazah dia serah pada isteri dia. Orang yang menyerah ini beban dia tinggi tau, saya yang menyerahkan. Menitis air mata. Jadi kita nak ringankan beban dia juga dengan apa yang kita ada. Kalau dia tidak ada contribute, kita salah pula dari segi peraturan dan undang-undang untuk serah sesuatu pada balu dia. So ini tuan-tuan kena explain. Ramainya orang-orang lama, budak-budak baru kita, alhamdulillah, ini 1,000 orang akan masuk dalam bulan 2, Tuan Razak. 7 bulan 2. 7 bulan 2, 1,000 orang rekrut baru. Memang kita paksa masuk maskap ataupun persatuan. Maskap lah. Nanti mana dia pergi dia akan bayar di negeri berkenaan, potong negeri berkenaan. Supaya mereka ini tidak tercicir daripada kebajikan yang sepatut kita bagi. Walaupun tak besar. Kan kita kalau maskap kita bagi berapa kalau meninggal? Maskap tak ada. Maskap tak ada. Satu juga yang saya tengok, maskap kita tidak fokus pada sukan saja. Ada juga aktiviti. Kalau dulu kita ada juga create aktiviti untuk orang tua ni, macam kita ni tak bersukan, tak pakai pun duit tu untuk kita bersukan. Ada juga aktiviti yang memerlukan bantuan dari persatuan. Contohnya rombongan untuk lawatan kebajikan, lawatan apa, kita boleh pakai untuk bantu ahli-ahli kita. So, pada saya memang berpandangan bahawa berpersatuan ini penting di dalam jabatan selagi kita bertugas di Jabatan Bomba. Because saya cakap, selalulah saya cakap, kalau nak jadi lanun pun ada peraturan. Ingat cerita Ibrahim Pendek kan? Lanun pun ada persatuan dia. Dan lanun juga ada kekitaan dia. Dan lanun pun ada peraturan. Apatah lagi dalam Jabatan Bomba takkan tak ada peraturan. Dan peraturan ini yang kita kena patuhi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap dalam mesyuarat ini kita memberi idea-idea yang paling bernas. Mungkin kita berfikir luar daripada kotak, bukan satu idea yang bodoh. Ia mungkin menjadi idea yang fenomenal dan untuk menambah baik persatuan kita. Dan mungkin kita bukan orang luar, sebagai orang luar, melihat kita ini ada berpersatuan, suatu yang istimewa. Tetapi kita di dalamnya sudah rasa benda biasa, kita tidak merasa keistimewaan dia. Sebagai contohnya dalam tadi SUKEP, among all the department, dia pilih Bomba untuk masuk di dalam kejohanan itu. Ada 16 jabatan beruniform sekarang ini. Setengah dia bertanya, macam mana dia boleh masuk tu? Dia nak masuk bukan main susah. Tanyalah dengan Tuan Norizan. Sekarang ni, saya rasa Tuan Norizan pun duduk di dalam jawatan kuasa ahli majlis tertinggi, SUKEP. Jadi kita adalah orang yang mempunyai suara dalam tu. Bila tidak ada, kita yang mintanya ada. Dulu saya percaya penubuhan persatuan di peringkat negeri, kerana ahli yang fikir, kenapa kita tak ada persatuan? Kan? Saya masih ingat masa saya bertugas kat Kuala Lumpur. Masa itu, persatuan itu telah pun dimansuhkan oleh ROS. Kerana kes-kes penyelewengan dan juga kehilangan duit, tak ada akaun. Setiap kali bila ada mesyuarat pengurusan, pegawai-pegawai yang datang mesyuarat cakap, Tuan, persatuan kita dimansuh ROS. Kenapa kita tidak boleh hidupkan semula? Kita yang nak. Bila ada persatuan, jangan kita rosakkan. Kita tambahkan lebih baik. Koperasi. Macam tu juga saya percaya saya tidak terlibat dari awal penubuhan koperasi. Orang-orang yang lama yang berjuang. Tak ada koperasi, kita yang nak ada koperasi.
Tetapi bila dah ada, kita kena bangunkan. Begitu juga dengan persatuan kebajikan. Sekarang ini alhamdulillah tuan-tuan, ramai daripada kita ni akan mendapat faedah. Apa-apa berlaku, kita tak minta. Kita pun dapat bantuan daripada tabung tapan. Tabung Perwira dan Pertahanan Negara. Dari tak ada, budak sampai menulis surat pada saya. Kenapa bomba pengurusan tak boleh ambil perhatian tentang kebajikan orang lain dapat dalam tabung tapan dan sebagainya. Jadi kalau mendengar itu, saya rasa naik semangat. Saya jumpa dengan kawan saya kebetulan khusus sama di dalam Melbourne Business School. Dia pula yang jaga tabung. Saya cakap, you kena percepatkan supaya kelulusan ini kita dapat faedah. Alhamdulillah. Dapat kita menjadi ahli tapan, tabung perwira. Tahu apa faedah dia? Muhammad Firdaus meninggal, dia dapat 25,000, tuan. 25,000, Tuan Rizal. Samping itu, isteri dia di pensionnya dibulatkan. Betul. Pension tanggungan itu, lepas tu bayaran tahunan. Anak tu daripada tadika sehingga ke universiti dibayar oleh tabung tapan. Ini kita perjuangkan untuk tuan-tuan. Kita tak duduk diam. Mungkin masa komplain surat bertanya apa kebajikan yang bomba boleh buat tu, kita tak nak jawab. Because kita tahu bahawa banyak benda boleh kita usahakan. So sebab itu, don't take for granted. Sometimes we take for granted. Bila kita take for granted, kita anggap itu sebagai Allah bisa, tegal biasa. Allah biasa benda tu. Tetapi bila dia tak ada, you merasa. Jadi, saya ingin sekali lagi merakamkan selamat bermesyuarat kepada semua ahli perwakilan, dan juga saya harap ahli jawatankuasa yang baru sekiranya telah terpilih nanti dan berjaya dipilih akan menambahkan kekuatan kepada persatuan Maskap khususnya, dan begitu juga di peringkat negeri. Kita harap negeri juga memastikan persatuan di peringkat negeri ini dijalankan dengan sempurna, sehingga kita ada cadangan hari itu nak memastikan supaya yang dipetua di peringkat negeri ini diketuai oleh pengarah. Jangan letak lain daripada pengarah. Takut nanti lain fahaman pengarah, lain doktrin pengarah, lain pula pengerusi dia ataupun dia punya yang dipetua tu membawa hala tuju yang lain. Kita nak supaya ianya diurus takbir dengan baik. Dan percayalah, kalau tuan-tuan terus bersatu seperti ini, insya-Allah organisasi kita akan bertambah maju dan trust ataupun penghormatan, kepercayaan, keyakinan orang kepada jabatan semakin meningkat. Jadi sekali lagi saya dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, merasmikan mesyuarat perwakilan Maskap kali ke-18 tahun 2021-2022. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Setia Datuk Seri Tun Logi Muhammadan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyakit Malaysia, merangkap yang di-Pertua Maskap atas ucapan penangguhan itu tadi. Hadirin sekalian, Majlis Sukan, Kebajikan dan Kebudayaan Maskap mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Sukan, Kebajikan dan Kebudayaan Maskap, Jabatan Bomba dan Penyakit Malaysia Negeri Johor, Negeri Melaka, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Perak, Negeri Terengganu dan Negeri Pulau Pinang kerana telah memberikan sumbangan sebanyak RM5,000 bagi menampung kos pasukan bomber fighters bagi menyertai kejohanan STL Liga Premier 2021-2022. Dengan itu dipersilakan Wakil Peskep Negeri Johor.
Dipersilakan Wakil Perskap Negeri Melaka. Dipersilakan Wakil Perskap Negeri Sembilan. Dipersilakan Wakil Perskap Kuala Lumpur. Dipersilakan Wakil Perskap Negeri Selangor. Dipersilakan Wakil Perskap Negeri Perak. Dipersilakan Wakil Perskap Negeri Terengganu. Dan akhir sekali dipersilakan Wakil Perskap Negeri Pulau Pinang. Majlis mengucapkan terima kasih. Hadirin sekalian, bagi edisi kali ini, Bomber Fighters akan dibarisi oleh 14 pegawai dan pemain termasuk seorang pemain import daripada Thailand. Untuk itu diperkenalkan Pengurus 1 Pasukan Bomber Fighters Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Bomber Haji Hamdan bin Haji Ali, Pengarah Jabatan Bomber dan Pekmesia Negeri Sembilan. Pengurus 2 Pasukan Bomber Fighters dipersilakan Penguasa Kanan Bomber 2 Norizan bin Saad dari bahagian pengurusan korporat. Seterusnya dipersilakan Pegawai Teknikal dan Serata. Penguasa Bomber Muhammad Ismail Famin daripada bahagian Kebombaan Penyelamat Ibu Pejabat. Edisi kali ini sekali lagi mendapat sentuhan Pegawai Bomber Kanan 2 Ahmad bin Muhammad Zain sebagai Ketua Jurulatih yang juga merupakan Jurulatih Pasukan Sepak Takraw Kebangsaan. Dipersilakan. Seterusnya dipersilakan Penolong Jurulatih Pegawai Bomber Muhammad Syazwan bin Salehan. Beliau pernah mewakili negara bagi kejohanan ASEAN University Game dan Jurulatih STL Negeri Sembilan Endless. Dipersilakan Pegawai Fisio Pegawai Bomber Muhammad Huzaini bin Hamadan. Beliau merupakan Pegawai Fisio Pasukan Bomber Fighters. Bagi kategori Tekor pula, dipersilakan Pegawai Bomber Bantuan Irsyad bin Abdul Salam. Beliau pernah mewakili negeri Terengganu dalam STL 2016 sehingga 2019. Dan dipersilakan Pegawai Bomber Bantuan Muhammad Al-Hafiz bin Muhammad Isa.
Beliau pernah mewakili Perak Bison dan PSM Maverick dalam kejohanan STL serta merupakan pemain pelapis skuad Malaysia. Bagi posisi apik kiri pula, dipersilakan Encik Syahibul Fadilah bin Abdul Salam. Beliau mewakili negeri Perak dalam kejohanan sepak takraw league bagi Perak Bison 2016 sehingga 2020. Dan dipersilakan Korporal Muhammad Adli bin Abu Bakar. Beliau pernah mewakili Pahang Mammoth pada tahun 2020. Bagi posisi apik kanan pula, dipersilakan Pegawai Bomba Bantuan Aiman Mustaqim bin Masyari. Beliau mewakili Sukma Pahang pada tahun 2018 dan STL Youth pada tahun 2019. Dan dipersilakan Encik Muhammad Fazil bin Mustafa. Beliau pernah mewakili Perak Bison pada tahun 2016 hingga 2020. Dan pemain import pasukan Bomber Fighters ialah Encik Khititat Fatumek. Beliau tidak dapat hadir kerana masih menunggu kelulusan visa. Sama-sama kita doakan semoga pasukan Bomber Fighters akan beri cabaran sengit pada kejohanan STL Premier 2021-2022 dan berangkul kejuaraan. Hadirin yang dihormati sekalian, pada petang yang bertuah ini juga diperkenalkan jersey pasukan Bomber Fighters bagi STL Premier. Untuk itu dipersilakan Yang Setia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomber Abdul Razak bin Muda, Pengerusi Biro Sukan Maskap bagi menyerahkan jersey pasukan Bomber Fighters kepada Yang Maha Setia Datuk Seri. Dipersilakan. Hadirin sekalian, berikutnya merupakan penyampaian servis medal daripada The Royal Saving Society Commonwealth kepada Yang Maha Setia dan Ketua Pengarah Jabatan Bomber David Malaysia. Servis medal ini dianugerahkan kepada individu sebagai mengiktiraf sumbangan mereka yang tidak ternilai kepada kerja Drowning Prevention peringkat Commonwealth. Pada hari yang penuh bersejarah ini, Persatuan Penyelamat Kelemasan Malaysia akan memberikan penghargaan sebagai tanda pengiktirafan di atas usaha dan inisiatif Jabatan Bomber David Malaysia bersama-sama dengan persatuan di dalam mendidik dan menyedarkan komuniti atau masyarakat tentang risiko dan keberbahayaan di badan-badan air. Untuk itu, majlis mempersilakan Mr. Geh Tuan Tek mewakili board members The Royal Life Saving Society Commonwealth, Presiden Konsel Presiden Persatuan Penyelamat Kelemasan Malaysia untuk menyampaikan servis medal kepada Yang Maha Setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomber David Malaysia untuk menerimanya. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Hadirin dihormati sekalian, sebagai tanda penghargaan kepada Yang Maha Setia Datuk Seri Tan Logis di atas penyempurnaan majlis sebentar tadi. Dengan itu dipersilakan Yang Setia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Abdul Razak bin Muda, Pengerusi Biro Sukan Maskap untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Maha Setia Datuk Seri. Dipersilakan Yang Setia Tuan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Dengan berakhirnya acara sebentar tadi, persidangan perwakilan Maskap kali ke-18 pada hari ini menutup tirainya. Kalau tuan pikat cemara, buatlah bara akar selasih. Sudilah tuan jamu selera, hidangan mesra, pengikat kasih. Majlis dengan ini mempersilakan Yang Maha Setia Datuk Seri Tan Logis, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin sekalian ke Dewan The Light tu bagi menjamu selera. Dipersilakan. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.